Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah masih memantau kawasan-kawasan pertanian dan perikanan di Kundasang, khususnya di Kampung Mesilau yang terjejas teruk akibat kejadian banjir lumpur baru-baru ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin, ia melibatkan beberapa kawasan pertanian yang terjejas teruk khususnya berdekatan Sungai Mesilau, Kundasang. Kerugian masih ditaksirkan, belum dapat jumlah yang sebenarnya. Dan perikanan pula melibatkan tagal yang kita buat di sungai-sungai di Ranau ini kan. Banyak yang musnah juga lah sebab dilanda lumpur banjir lumpur ni. Walau bagaimanapun perusahaan komersial Lembah Tunusu di Desa Ketal Mesilau masih beroperasi seperti biasa. Sementara itu perusahaan benih cendawan Shiitake masih terjejas berikutan keadaan jalan dan tanah runtuh hingga menyukarkan penghantaran produk berkenaan kepada pemborong dan peniaga. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah ditemui media dalam aktiviti penyediaan dan pengagihan bubur lambuk di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Mengenai bekalan keperluan di pasaran bagi menyambut Aidilfitri nanti, Datuk Yahya berkata semua barangan seperti daging dan ayam mencukupi, termasuk bekalan beras yang melebihi 3 bulan. Dalam majlis ini, Datuk Yahya menyerahkan 1,200 bungkus bubur lambuk yang disediakan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Sabah kepada pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO akan terus berusaha membuka lebih banyak premis perniagaan di negeri ini bagi membantu usahawan Bumiputera kecil-kecilan memasarkan produk mereka. Pengerusi SEDCO Datuk Seri Haji Nasir Tun Sakaran berkata SEDCO sedang dan telah melaksanakan beberapa projek pembangunan rumah kedai di kawasan luar bandar bagi membantu lebih ramai usahawan Bumiputera mendapat premis perniagaan dengan sewa yang lebih murah. Ini termasuk pembinaan rumah kedai di Tongod, Beluran, Pulau Sebatik dan Pulau Bangki yang sedang dilaksanakan. Menurut Datuk Seri Haji Nasir, SEDCO juga akan mempertimbangkan pembinaan rumah kedai di tanah milik SEDCO di daerah lain. Di kawasan Balong Tawau itu, kita sudah siapkan 14 buah pintu rumah kedai. Dan manakala di bagian ini Tongod, itu sebanyak 8 buah kedai. Jadi bergantung kepada keadaan ini. Kalau memang permintaan itu ada dan kawasan itu ada untuk kita bangunkan, maka kita akan majukan kawasan tersebut. Beliau ditemui media selepas majlis Iftar Ramadan SEDCO 2015 di Wisma SEDCO Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Seri Haji Nasir menyampaikan sumbangan SEDCO berupa makanan dan wang tunai kepada 20 anak yatim sekitar Kota Kinabalu. Turut menerima sumbangan 2 buah badan kebajikan, 4 masjid dan 3 surau terpilih di negeri ini. Umat Islam disyaratkan membayar zakat fitrah terus kepada amil yang dilantik Majlis Agama Islam Sabah MUIS dan Pusat Zakat Sabah PZS dan bukannya kepada golongan asnaf atau pihak tertentu. Syarat tersebut yang termaktub dalam enakmen Zakat Sabah mewajibkan pembayaran zakat fitrah dikutip menerusi amil-amil yang dilantik MUIS yang terdiri daripada imam dan pengerusi masjid di seluruh negeri ini. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, menerusi kutipan amil yang dilantik, kesemua wang zakat akan diberikan kepada golongan fakir miskin serta asnaf yang dikenal pasti dan layak menerima wang zakat tersebut. Dari segi peraturan undang-undangnya memang melalui Majlis Agama Islam Sabah, tapi atas nama sedekah tidak ada masalah. Sedekah dan sebagainya. Datuk Arifin menjelaskan demikian kepada RTM di Membakut ketika diminta mengulas tentang kecenderungan umat Islam membayar zakat fitrah terus kepada golongan fakir miskin di negeri ini.
Sementara itu, mengulas mengenai kegiatan memungut derma oleh Pertubuhan Kebajikan dari Semenanjung di beberapa pusat tumpuan di negeri ini, Datuk Arifin berkata mereka perlu mendapatkan permit atau kebenaran pihak berkuasa dan menjadi satu kesalahan sekiranya gagal berbuat demikian. Sehubungan itu, beliau meminta umat Islam di negeri ini agar memberi maklumat untuk membolehkan pihak berkuasa termasuk MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS bertindak dan menangani hal berkenaan secara baik. Umat Islam di negeri ini diingatkan untuk menunaikan dan menyegerakan pembayaran zakat fitrah sebelum solat sunat Aidilfitri. Pembayaran zakat fitrah boleh dibuat kepada wakil amil yang sah di kawasan tumpuan orang ramai seperti pusat bandar, pasaraya, pejabat urus setia negeri dan persekutuan, kawasan perladangan, masjid serta surau. Pegawai Zakat Sandakan Amy Ahmad berkata demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui dalam satu majlis penyerahan sumbangan di Masjid Taman Mesra Sandakan. Seramai 383 penerima dari kawasan perumahan Taman Mesra, Kampung Mangkalinau Batu 2 Tibiwat dan Kampung Simsim menerima bantuan daripada Pusat Zakat Sabah PZS Cawangan Sandakan. Penerima terdiri fakir miskin, ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya OKU serta golongan mualaf yang telah dikenal pasti layak menerima bantuan. Sementara itu di Kota Kinabalu, seramai 66 orang penjawat awam yang terdiri daripada golongan kurang berkemampuan, ibu tunggal dan saudara baru menerima sumbangan wang tunai dan makanan dalam majlis berbuka puasa anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Sabah. Sumbangan bantuan berbagai agensi persekutuan dan bernas disampaikan Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Borhan Dolah. Tazkirah disampaikan penceramah bebas Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Turut hadir timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah Haji Musa Sulaiman dan ketua-ketua Jabatan Persekutuan serta 200 penjawat awam persekutuan. UMNO Sabah terus menjadikan tradisi majlis berbuka puasa sebagai salah satu program turun padang untuk mendekati rakyat peringkat akar umbi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, menerusi program tersebut, pemimpin UMNO bukan sahaja berpeluang bertemu dengan ahli-ahli UMNO tetapi juga masyarakat setempat di kawasan mereka. Datuk Musa yang juga Ketua Menteri Sabah berucap sempena majlis berbuka puasa UMNO Zon 2 di Sekolah Menengah Maktab Sabah Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Musa turut menyampaikan sumbangan RM10,000 daripada Pusat Zakat Sabah untuk pelajar-pelajar miskin di Sekolah Menengah Maktab Sabah, SM Teknik Likas, SMK Perempuan Likas, SK Tanjung Aru dan SK Kepayan. Turut disampaikan derma siswa kepada UiTM sebanyak RM205,000, kelengkapan masjid dan surau sebanyak RM51,300 serta sumbangan Ramadan daripada Biro Kebajikan UMNO. Datuk Musa turut meluluskan peruntukan berjumlah RM250,000 kepada Sekolah Menengah Maktab Sabah bagi membina bumbung yang menghubungkan dua blok bangunan sekolah berkenaan. Terdahulu, Datuk Musa turut melancarkan pelepasan konvoi menghantar kurma, air zam-zam dan kain baju Melayu sumbangan Biro Kebajikan UMNO ke 800 masjid dan surau di seluruh negeri. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 10 pagi ini, pengerusi NGO Lembaga Hasil Dalam Negeri Kota Kinabalu akan melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Seterusnya, pada pukul 10.30 pagi berlangsungnya Majlis Anugerah Penajaan Pendidikan Petronas 2015 di Shangri-La Tanjung Aru Resort Kota Kinabalu. Akhir sekali, Majlis Iftar Ramadan bersama Ketua Pengarah Immigration Malaysia, Jabatan Immigration Negeri Sabah akan diadakan di Klagan Hotel Wan Borneo pada pukul 4.45 petang. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai Dian Kasapuri, silakan.